Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk anak-anak 5 Azalia, dah siap dah ke homework? Okey, so video cikgu kali ini kita akan membincangkan ada 3 soalan yang melibatkan pilih atur bersyarat. Yang mana soalan tu tadi kita delay buat masa dekat dalam kelas kan. Ada beberapa technical error, so kita tak dapat jawapan yang exactly sama macam belakang. And then kita telah finally kita berjaya figure macam mana kita boleh dapat jawapan yang tepat. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan-soalan tu, kita nak tengok dululah apa yang sebenarnya kita dah belajar untuk tajuk pilih atur. Siapa yang ingat mula-mula sekali kelas cikgu di sekolah kita belajar tentang apa dalam tajuk pilih atur? Yang pertama sekali adalah tentang petua pendaraban. Ingat tak masa ni kita punya set induksi yang masa tu kita ada 4 kerusi, dan keempat-empat kerusi tu kita ada kawan-kawan kita yang duduk dekat kerusi, dan awak dikehendaki untuk mengatur kedudukan kawan awak itu sebanyak mungkin susunannya. Tanpa boleh mengulang susunan yang sama. Masa tu kita ada siapa? Kita ada Aiman, kita ada siapa lagi? Hafiz, kita ada Saidah dan kita ada Raizi waktu tu. Dan kita telah pun menghasilkan satu formula pokok, yang mana kalau kita perhatikan sewaktu kita buat set induksi tu, seandainya Aiman berada di kerusi pertama, ni kerusi pertama, kerusi kedua, kerusi ketiga, kerusi keempat. Sekiranya Aiman berada di kerusi pertama, and then possibility untuk kerusi kedua boleh jadi Hafiz, Saidah ataupun Raizi. Ingat lagi tak? Boleh jadi Hafiz, Saidah ataupun Raizi. Kemudian untuk kerusi yang ketiga, sekiranya Aiman kerusi pertama, Hafiz kerusi kedua, kerusi ketiga boleh jadi Saidah ataupun Raizi. Dan kerusi yang seterusnya, kalau kerusi ketiga Saidah, so selepas itu dah tentulah Raizi. Kalau kerusi yang ketiga Raizi, selepas itu dah tentulah Saidah. Dan benda ini berterusan untuk setiap orang. Apabila kita menukar, setiap orang itu dia duduk di kerusi yang pertama. Maksudnya Aiman pun ada chance duduk kerusi pertama, Hafiz pun ada chance duduk kerusi pertama, Saidah dengan Raizi pun sama. So daripada sini kita telah come out dengan rumus pokok kita, iaitu masa tu kita belajar ini adalah batangnya. Batang pokok yang main dia. So kita ada 4. Kemudian daripada 4 tu datangnya 3 dahan. So darab 3. Selepas 3 dahan itu datangnya pula lagi 2 ranting. So darab 2. Dan setiap 2 itu dia memberikan 1 buah. So 4 darab 3 darab 2 darab 1. Kita akan dapat jawapan dia 24. So ada 24 cara waktu itu kita boleh menyusun keempat-empat kawan kita ini. Itu adalah petua pendaraban. Petua pendaraban ni juga kita boleh buat, kita boleh apply. Kalau contohnya, macam kita ada, kita ada huruf. Kita ada huruf. Kita ada huruf. Contohnya kita ada huruf M, kemudian kita ada huruf A, kita ada huruf T dan kita ada huruf H. Kita ada 4 huruf yang mana kita nak susun keempat-empat huruf ini tanpa berlakunya pengulangan huruf. Jadi kita boleh buat, contohnya di kotak pertama ada 4 kontestan. Ada 4 huruf yang kita boleh letak. Bila kita dah letak sini 4, di kotak yang kedua ada lagi 3 huruf boleh letak. Kotak yang ketiga ada lagi 2 huruf boleh letak. Dan kotak yang terakhir kita tinggal dengan 1 huruf. And then kita darabkan setiap satu. Kita akan dapat jawapan 24 cara. Kemudian daripada petua pendaraban ini, kita jumpa pula dengan kawan kita, kawan baik kita, iaitu n factorial. N factorial. Factorial ni dia ada simbol dia dekat kalkulator. Simbolnya yang ini. Yang ini. Nampak ke? Yang ni lah. Cari yang ada x factorial. Normally kita akan kena tekan shift.
Okey, kemudian contoh kita ambil 6. Okey, kita tak nombor 6, and then kita tekan shift, kita tekan yang ada x factorial, dan kita dapat 6 factorial, and then sama dengan kita akan dapat 720. Cikgu ulang balik sebab tadi out frame. So kita tekan, contohnya kita nak buat 6 factorial, so kita tekan, buat 9 lah, 9 masuk frame. So 9, and then shift, lepas tu kita ada x factorial di sini, kita tekan, kita dapat 9 factorial, and then kita just tekan sama dengan. So 362,880 cara untuk kita menyusun 9 benda di 9 tempat. Itu dia factorial. Okey, bila nak pakai factorial ni, awak kena make sure awak punya n sama dengan awak punya r. Apa benda n dengan r tu? Langsung hilang dia punya fokus sekejap. Okey, n adalah bilangan benda yang kita ada. Okey, cikgu suka panggil n ni sebagai bilangan calon. R adalah kekosongan tempat. Okey, so cikgu guna term yang tu je lah. Yang penting kita faham, betul tak? Okey, so n ni adalah kita punya bilangan calon. Okey, bilangan calon, dan r ini adalah dia punya kekosongan tempat. Okey, sekiranya okey, macam case mat kita ni tadi. Okey, kalau awak perhatikan pada perkataan maths itu, okey, kita ada huruf M, A, T, H. Okey, kita ada 4 calon dan kita ada 4 tempat. 4 calon, 4 tempat tanpa syarat. Maksudnya kita boleh buat dia cuma bagi tahu dekat situ, dia tak nak berlakunya pengulangan. So kita boleh directly buat 4 factorial. Okey, bila kita tekan 4 factorial, okey, 4 shift tekan x factorial, kita akan dapat 24. So jawapan kita akan sama macam petua pendaraban. Okey, sebab tu selepas kita belajar petua pendaraban, kita belajar n factorial. Okey, ejaan dia adalah n factorial. Okey. So kita akan dapat 4 factorial di sini, jawapannya 24. Ingat bila kita nak pakai factorial, syarat dia mestilah kita punya bilangan calon tally dengan kita punya kekosongan tempat. Okey, contohnya macam kita nak macam ni kita nak kata contohnya, contohnya kita ada satu ruang, ruang menyimpan buku yang boleh masuk 4 buah buku saja, dan kita memang ada 4 buah buku. Persoalannya macam mana caranya kita nak susun ke-4 buah buku itu di ke-4 ruang tersebut. Macam mana cara kita nak susun? Sebab then kita boleh pakai 4 factorial lah. Okey, n bilangan buku kita ada 4, r tempat nak letak buku tu pun ada 4 tempat. So dia tally. Okey. Dan hari ni dan hari tu, okey, kita jumpa dengan NPR. Okey, kita jumpa NPR. N kita dah tahu, N adalah bilangan calon, R adalah kekosongan tempat. So P ini adalah permutation. Okey, kalau dalam bahasa Melayu bolehlah kita pakai dia sebagai untuk pilih atur, sebab P juga kan. Okey, so NPR khas untuk pilih atur sahaja. So bila kita nak pakai NPR, selalunya kita akan pakai NPR ni bila mana kita punya R kurang daripada kita punya N. Contoh, kita ada, macam contoh cikgu bagi kat sekolah tadilah. Satu kekosongan tempat. Di universiti contohnya hanya ada 3 saja tempat kosong untuk masuk, tapi calon ada 5 orang. So N kita 5, R kita 3. 3 lagi tempat, ada 5 calon yang nak masuk. So kita boleh tekan NPR. Kita gantikan sahaja. Kalau ikut contoh, kita gantikan. Contohnya cikgu bagi contoh kat sini lah, tulislah. Contohnya kita ada 5 calon, ada 3 tempat sahaja. Untuk suatu kos tertentu. So 5 calon ini adalah N, dan tempat ini adalah R. Dia punya tempat kita nak letak calon tu. So ada R, dia adalah R. So N kita 5, P and then R kita 3. So kita boleh tekan kalkulator, 5 shift. NPR dia duduk dekat darab dengan bahagi. So tengok betul-betul kalau dalam kalkulator cikgu,
pada bahagian darab ni adalah P. Pada bahagian ni adalah C. C kita belum belajar dekat sekolah. Kita baru belajar P. So kita shift and then tekan kat sini lah, kita akan keluar P. Okay, and then kita masukkan R. R kita tu 3. So kita dapat jawapan dia 60. Okay, so ada 60 cara untuk kita menyusun kelima-lima calon kita itu di ketiga-tiga tempat. Okay, so bila mana kita boleh pakai kalkulator, bila pula kita boleh pakai rumus, sebab NPR ni dah ada rumus. Dia ada rumus. Okay, rumusnya adalah NPR sama dengan N factorial per N tolak R factorial. Okay, sekiranya kita punya soalan tidak melibatkan syarat-syarat tertentu, then awak kena guna rumus. Okay, sebab dia ada markah dekat rumus. Kalau kita punya soalan melibatkan syarat tertentu, okay, maksudnya kita akan guna beberapa kali NPR. NPR yang ni, NPR yang ni, NPR yang ni, few times. Okay, so kita tak payah pakai rumus yang ni. Kalau kita pakai sekali je, then pakailah dia. Okay, so ini adalah rumusnya. Dan inilah yang telah pun kita belajar dekat sekolah setakat ni. Jadi kita nak tengok soalan kita pun ada kaitan dengan tajuk pilih atur, yang mana kita akan pakai N factorial dan juga NPR dalam satu soalan yang sama. So jom kita tengok contoh-contoh soalan dia. Soalan pertama yang kita akan tengok adalah soalan penilaian kendiri 4. Okay, yang mana sebenarnya soalan ni senang gila, tapi kita careless. Kita terlupa satu lagi possibility, okay, yang ada dalam soalan ni. So kita baca semula soalan ni, penilaian kendiri 4, soalan 2 ya, soalan 2. Soalan kita dah bincang dalam kelas. So soalan 2 ni yang kita ke IV. Okay, kita ada suatu kod yang kita nak bentuk daripada huruf-huruf dalam perkataan sejati. So kita keluarkan. Okay, huruf dia adalah sejati. S-E-J-A-T-I. Itu adalah huruf yang kita akan pilih. Dengan huruf vokal dan huruf konsonan terletak berselang-seli dan ulangan huruf tidak dibenarkan. Okey, dalam kes ni dia tak bagi tahu pun kod kita tu berapa huruf dia nak pakai. Okey, tapi dia clue dia dekat sini, dia bagi tahu kod itu dibentuk dibentuk daripada huruf-huruf dalam perkataan sejati. Means that semua huruf itu kita akan pakai. Cuma bezanya nanti macam mana kita nak susun dia. Dan dia ada bagi syarat. Apa syarat dia? Dia kata huruf vokal dan huruf konsonan terletak berselang-seli, tak boleh duduk sebelah-sebelah. Itu syarat dia. Huruf vokal dengan huruf konsonan kena letak berselang-seli. So untuk huruf vokal dan huruf konsonan letak berselang-seli, jadi kita boleh keluarkan dulu. Kita ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apabila dia diselang-selikan, maksudnya sekiranya kita letak possibility yang pertama. Bilangan cara sejati disusun dengan dimulakan oleh konsonan berselang dengan vokal. Jadi possibility kita yang pertama, kita nak buat sejati ni, kita nak susun perkataan sejati, huruf-huruf dalam sejati ni menjadi suatu kod, yang mana kita akan mula dengan konsonan dulu. Kita mula dengan konsonan dekat sini. Kita mula dengan konsonan. So dari sini, kotak yang pertama kita ada, ini konsonan, ini konsonan, ini pun konsonan. Huruf konsonan S, C dan T. Jadi kita ada 3, kita pilih 1. Kotak yang kedua mestilah vokal. So vokal kita E, A, T. Jadi yang sama juga, 3 pilih 1. And then kotak yang ketiga, kita dah yang ni kita dah letak konsonan, ini kita letak vokal, so ini konsonan. Tadi kita dah pilih 1 konsonan, jadi di sini tinggal lagi 2. So 2 pilih 1, ada baki 2 konsonan belum pilih, 1 saja tempat. Kemudian vokal pula, pun sama, 2 lagi baki. Kita dah pilih 1, so kita ada baki lagi 2 vokal, pilih 1. Yang seterusnya sini konsonan, sini vokal. Sekarang dah tinggal 1 saja konsonan, so itulah yang kita pilih.
dan tinggal satu saja lagi vokal. So itulah yang kita pilih. Jadi kita akan darab. Okey, 3P1 darab 3P1 darab 2P1 darab 2P1 darab 1P1 darab 1P1. Ini sekiranya konsonan. Okey, possibility kita yang kedua, sekiranya kita punya susunan, okey, ini adalah bilangan cara, okey, sejati disusun, okey, dengan dimulakan oleh, tadi kita mula dengan konsonan, so sekarang kita mula dengan vokal. Okey, berselang dengan konsonan. Okey, berselang dengan konsonan. Jadi yang sama juga, okey, kita ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini vokal konsonan, vokal konsonan, vokal konsonan. So basically dia akan sama nanti 3P1, 3P1, 2P1, 2P1, 1P1, 1P1. So berlaku pengulangan. Okey, apa yang berlaku di sini, bilangan caranya adalah sama nanti nilainya dengan bilangan cara bila dia dimulakan oleh vokal. So bila kita kira sebelah, kita just darabkan dengan 2 dan kita dapat keseluruhan total bilangan cara kita menyusun sejati. Okey, so kita jawab soalan ni. Okey, 3, Allah besarnya, 3P1 darab 3P1 darab 2P1 darab 2P1 darab 1P1 darab 1P1. And then semua ini kita darabkan 2. Okey, kenapa cikgu darabkan 2? Sebab cikgu dah explain tadi. Okey, bila kita pilih konsonan dulu mula, ini adalah kita punya bilangan cara. Okey, dia dapat yang sama jika kita mulakan dengan vokal. Sebab bilangan konsonan dengan vokal dia seimbang. Okey, dia dapat yang sama. So sebab tu kita kalikan 2. Kalau nak tambah pun boleh. Okey, bilangan cara yang ni tambahlah dengan bilangan cara yang sebelah sini. Benda yang sama. Okey, so kita tekan kalkulator. 3P1 darab 3P1 darab 2P1 darab 2P1 darab 1P1 darab 1P1. Kita dapat 36. Kemudian kita perlu darabkan dengan 2. Okey, so darab 2 kita akan dapat jawapan akhir dia 72. Okey, senang kan? Sekejap je boleh buat. Tapi tadi masa dekat dalam kelas kita tak letak possibility jika kita menyusunnya dengan dua keadaan yang berbeza. Pertama, kita susun, kita mula dengan konsonan. Yang kedua, kita susun, kita mula dengan vokal. Okey, so tu kesilapan kita. Mari kita belajar daripada kesilapan supaya lepas ni kita dah boleh skor untuk tajuk pilih atur. Okey, soalan seterusnya yang kita KIV tadi dalam kelas adalah soalan penilaian kendiri 5, soalan nombor 2. Nombor 2 lagi. Tadi pun soalan 2 kan? Bukan soalan 3 kan? Ya Allah, nombor 2 ni. Okey, so penilaian kendiri 5, soalan nombor 2. Apa dia cakap? Dia nak nombor 3 digit dibentuk daripada digit 0, 1, 2, 4, 5 dan 8. Okey, so pilihan nombor kita adalah 0, 1, 2, 4, 5, 8. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 choice. Okey. Dengan ulangan digit tidak dibenarkan. So ini biasa. And then cari bilangan nombor 3 digit yang boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey, so syarat dia dekat sini. Dibahagi tepat dengan 5. Nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 5 ni mesti nombor tu duduk dalam sifir 5. Dan sifir 5 sebenarnya bukannya terberhenti sampai 12 darab 5 dapat 60 tau. Dia boleh sampai beratus-ratus darabkan dengan 5. Okey, so kita just recap sekejap. Sifir 5, kita ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50, 55, 60. Ni sampai sifir 12 darab 5 yang selalu kita hafal kan masa kita kecil-kecil dulu. Okey, so kalau perhatikan dekat nombor 5, kat nombor 5 pula, dekat sifir 5 ni, hujung dia, okey, adalah nombor 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Nampak tak? Okey, so kita ada possibility sekarang kita nak buat dua susunan. Susunan yang pertama adalah syaratnya nombor yang berada di belakang sekali adalah nombor 5.
Okey, itu susunan yang pertama. Susunan yang kedua nanti kita punya nombor yang paling belakang, sebab dia 3 digit kan. Okey, nombor kat digit yang ketiga tu paling belakang dia adalah nombor sifar. Sebab kita tengok pengulangan kan, 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Kenapa cikgu asingkan? Okey, kenapa cikgu asingkan? Cikgu tak buat macam masa kat kelas kita combine. Kita tak boleh sebab sifar ni dari satu masalah. Dari satu masalah kejap lagi. Kalau seandainya nombor sifar ni duduk kat depan, okey, kita ada 3 digit. Okey, tengok situasi kita. Kita ada kod 3 digit. Kalau sifar duduk dekat tempat yang pertama, nombor tu akan jadi 2 digit. Betul tak? Okay, kalau kita pilih sifar ni sebagai nombor yang pertama, so nombor kita yang dekat sini akan jadi digit 2 digit je. Contoh, sifar 32. Tak ke itu nombor 32? 2 digit punya nombor. Kan? So kita ada 2 possibility sekarang. Okay, so tengok macam mana cikgu buat satu-satu. Okay, possibility yang pertama, kita nak bilangan cara dengan nombor akhir adalah 5 dan kena letak dan kita letakkan syarat yang kedua, dan nombor pertama selain sifar. Sebab kita tak nak sifar ni duduk paling depan. Okey, kalau syarat kita yang kedua tadi, bila sifar ni duduk paling belakang, sebab dia tak ada pengulangan, so kita tahu dia duduk dekat nombor 3, dia takkan pergi ke nombor 1. Kita dah lock dia dekat situ. Tapi masalahnya sekarang, dekat kita punya susunan ni, kita lock 5 dekat belakang ni. Okey, kita dah lock 5 dekat belakang. So depan ni ada possibility untuk nilai sifar tu, nombor sifar ni duduk dekat belah depan sekali. Ada possibility. Okey, so macam mana kita nak kira? Nombor 5 dah lock dekat sini. Okey, bila nombor 5 dah lock dekat sini, dalam nombor ni ada satu je nombor 5. Betul tak? Okey, so automatik di sini, okey, paling hujung ini adalah 1P1. Okey, ada satu je nombor 5. Kita pilihlah yang satu tu. Itu maksud dia. Okey. Dua nombor ni pula, nombor yang pertama ni, okey, kotak yang pertama, kita tak nak ada sifar kat situ. So kalau kita buang sifar, nombor 5 pun kita dah ambil untuk letak paling belakang. So kita ada berapa lagi calon? Kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 calon. So 4 pilih 1. Faham tak? Okey, kita tak nak sifar duduk dekat kotak yang pertama. So kita tutup sifar ni. No. Jangan pakai dulu. Okey, 5 ni pula kita dah reserve duduk yang paling last. Okey, so nombor yang kita tinggal adalah 1, 2, 4 dan 8, which is ada 4 lagi nombor, kita boleh pilih 1. Kotak yang kedua. Okey, kotak yang kedua pula. Untuk kotak yang kedua, okey, contoh kita dah ambil nombor 5 dan kita ambil mana-mana satu nombor. Sifar sekarang ni dah boleh letak dekat tengah. Okey, sifar kita boleh masuk dekat tengah. So kita ada baki lagi 4 nombor. Okey, kita pilih 1. Nampak macam sama kan? Macam sama kan? Okey, sebab tu kita letak kat sini syarat dia. Nombor pertama selain sifar. So kenapa depan ni 4P1? Sebab 5 kita dah lock paling hujung. Okey, kemudian kita tak nak sifar. So possibility kita hanya ada lagi 4 nombor sahaja. Okey, untuk yang kawasan kedua ni pun kes dia sama. Kita dah ambil nombor 5 dan contoh kita dah ambil mana-mana satu lagi nombor. Okey, so kita ada baki lagi 4 nombor. Okey, so untuk yang pertama ini jalan kerjanya adalah 4P1 darab 4P1 darab 1P1. Okey, tekan kalkulator. Mana kalkulator? Okey, 4P1 darab 4P1 darab 1P1. Kita dapat 16. Okey, kita dapat jawapan kat sini 16. Okey, kita pergi kepada bilangan cara yang kedua. Okey, bilangan cara nampak kita susun dalam dua keadaan. So macam tadi, bila kita susun dalam dua keadaan, di tengah-tengah ini kita akan tambah. Okey, tadi memanglah kita buat darab 2 sebab kalau tambah pun benda yang sama tambah 36 betul lah, 36 tambah 36 dapat 72. 36 darab 2 pun dapat 72 juga. Betul? Okey, tapi yang ni sebab belah kanan ni nanti kita akan dapat lain. So kita kena tak tambah jangan suka-suka hati jawab darab 2 juga. Melainkan kalau sini pun dapat 16 dan awak boleh darab 2. Okey. Untuk belah kanan kita nak bilangan cara okey dengan nombor akhir. Okey, dengan nombor akhir kenapa sekejap hitam sekejap biru?
adalah sifar. Okey, nombor akhir dia sifar. Okey, dan tak ada syarat lain lah. Kita nak nombor akhir dia sifar je. Okey, kita tak lock nombor pertama. Sebab kalau sifar tu dah duduk nombor ketiga, maksudnya tak ada pengulangan kan? Dia tak akan duduk kat nombor yang pertama. Okey, so kita ada 3 ruang, 3 digit. Okey, nombor yang last ni kita nak sifar duduk kat sini. Jadi di sini 1P 1 sebab hanya ada satu je nombor sifar. Okey, kemudian 2 kat depan ni, bila kita dah letak sifar kat ujung, kita ada baki lagi 5 nombor. So 5P 2. Okey, susunlah macam mana pun. Okey, kita ada baki lagi 5 nombor. Kita pilih 2 sahaja. Okey, jadi jalan kerjanya adalah 5P2 darab 1P1. So kita dapat berapa sini? 5P2 darab 1P1. Kita dapat 20. Okay, kita dapat 20. And then ada 2 kaedah kita menyusun. Jadi 16 tambah 20. Okay, 16 tambah 20. Kita akan dapat jawapan akhir kita 36. Jadi ada 36 cara secara total untuk kita menyusun. Okay, kita menyusun digit 0, 1, 2, 4, 5, 8. Kita ambil 3 sahaja digit dengan syarat dia boleh dibahagi tepat dengan 5. Senang tak? Ke keliru? Kalau keliru, ulang-ulang video ni. Kita tak kena bayar pun. Okey, soalan yang terakhir. Berjaya tak kali ni video cikgu 30 minit je? We will see. Okey, penilaian diri 5 juga. Soalan yang ketiga. Yang ni langsung tak sempat bincang sebenarnya. Okey, sebab masa dah habis kan. Okey, apa soalan dia? Suatu kata laluan dibentuk daripada 3 huruf. Okey, 3 huruf diikuti dengan 4 digit. Okey, terus jot down info yang kita dapat. 3 huruf. 1, 2, 3. Yang ni adalah kawasan huruf. Ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kawasan untuk digit. Okey. Semua huruf dan digit dipilih daripada huruf-huruf dalam perkataan sedap serta digit 1, 2, 4, 5 dan 7. Okey. So daripada perkataan sedap dan juga digit yang ni. Okey. So kita tulis. Okey, kita tulis kita punya pilihan dekat situ. Sini pilihan kita daripada perkataan sedap. Ini pilihan kita daripada perkataan daripada digit 1, 2, 4, 5, 7. Okey. Dan apa dia nak? Dengan ulangan huruf dan digit tidak dibenarkan. So no repetition. Sebenarnya kan bila soalan ni dia tak bagi ulang lagi senang sebenarnya. Sebab bila dia ulang, so kita kena ambil possibility berlakunya pengulangan. Yang mana selalunya bukan pengulangan tu yang berlaku tau. Careless mistake yang berlaku. Okay, next. Cari bilangan kata laluan. Bagi syarat yang bermula dengan huruf konsonan. Mesti mula huruf konsonan berakhir dengan digit ganjil. Okay, so kita lock. Kita lock syarat dia. Okay, dia nak starting pack dia. Mesti ada konsonan. Okay, konsonan duduk sini. Digit paling last dia mesti digit ganjil. Okay. So, mari kita isi. Bila konsonan duduk di tempat yang pertama, maksudnya, okay, di sini, carilah konsonan. Konsonan daripada perkataan sedap ni. Kita ada S, kita ada D, kita ada P. So, kita ada 3 choice. Pilih satu. Okay, kemudian kita darab. Ini bukan tambah kita darab. Okey, sebab dia masih lagi dalam satu bilangan cara yang sama, satu cara yang sama. Kalau tadi kita tambah sebab dia ada 2 cara yang berbeza. Yang ini satu cara yang sama. Okey, so kita darab. Okey, kita darab semua. Okey, next. Okey, satu tempat dah letak. So kita ada lagi 2 tempat. Bakinya bila satu konsonan kita reserve, so kita ada baki lagi 4 huruf lain. So kita darablah dengan 4 pilih 2. Okey, kita pilih daripada 4 nombor. Daripada 4 huruf yang lain ni, kita pilih 2 sahaja. Okey, so yang ini kita akan darabkan dengan kawan sebelah. Okey, kawan sebelah ni syarat dia dekat sini dulu. So, sini dulu kita pergi. Kat kawasan ganjil ni. Kawasan ganjil ni dia cakap apa? Dia nak digit ganjil. Okey, so kita tanda digit yang ganjil ni. Susahnya sebut digit 1, 5 dengan 7. So, kita ada 3 digit ganjil. So, 3 pilih 1. Tempatnya 1 je. And then darab. Okey, depan ni ada 3. Bila kita dah pilih 1, so kita ada baki lagi 4 digit. Pilih untuk 3
tempat. Oh, dah nak siap dah. Lepas tu kita just tekan-tekan kalkulator sahaja. Okey, 3P1 darab 4P2, kita dapat 36. Okey, darab 4P3. Okey, darab 3P1, kita dapat 72. So 36 darab 72, kita dapat jawapan 2592 cara. Okey. Dah siap. Ui, senangnya. Ui, ngam-ngam 30 minit. Oh, caranya cikgu. Okey, so tu saja untuk video kali ni. Kalau kabut nak habiskan 30 minit. Ada lagi 30 saat. Okey. So itu saja untuk video kita kali ni. Harap faham lah ya explanation ni. Jangan repeat careless mistake yang kita dah buat dekat dalam kelas. Okey, biar careless mistake tu tinggal je kat dalam kelas. Jangan bawa dia pergi SPM. Okey, no. Okey, jadi jangan lupa macam biasa klik butang subscribe siapa yang belum subscribe. Klik like dan share video cikgu. Kalau tak suka jangan dislike. No. Okey. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih.